Wassalam ala Rasulillah maba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok sebelah perempuan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah belajarkan hari tu. Dia kata kalau skala 1 tu macam mana, skala 5 macam mana kan, skala 10. Kalau mengantuk tu kita baca apa dia? So sekarang ni kita dalam majlis ilmu. So mudah-mudahan lah dalam majlis ilmu ini kita dapat manfaat yang banyak. Kan, betul tak? So boleh tak sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana memberikan respon yang sangat luar biasa. Berikan tepukan yang gemuruh kepada diri anda. Macam tamat tepuk kan? Okey, baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini seperti kita semua sedia maklum di dalam program khas bersama dengan One Center Malaysia Perlis, di mana program ini adalah program sesi ini sebenarnya adalah program bulanan kami di One Center Malaysia Perlis, iaitu Coffee Time with Zamri Vinod. Sepatutnya semua orang kena minum kopi lah sambil-sambil kita berbincang tentang mengenai beberapa isu-isu yang berbangkit. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok di sebelah saya, ini adalah host kita yang utama. Saya cuma moderator yang menyampuk saja, acah-acah minta publicity sikit kan. So hari ini kita akan bersama dengan Brother Zamri Vinod. Kita dalam sesi bersama dengan beliau, iaitu Coffee Time with Zamri Vinod. Dan saya sebagai moderator. Hari ini saya telah menerima beberapa soalan daripada para peserta, lelaki dan wanita. Tetapi soalan itu dia terlalu sedikit. So kalau boleh di dalam sesi ini saya mengalu-alukan atau nak mewajibkan pun tak boleh juga kan. Semua pun dah ni. Kan, kalau boleh tanyalah soalan kepada Zamri Vinod. Jangan tanya saya. Saya cuma boleh bagi tu soalan dengan saya berikan kepada Brother Zamri Vinod. Sebab saya punya tugas apa dia? Moderate sahaja. Yang tanya siapa? Yang jawab siapa? Brother Zamri Vinod. So saya dah terimalah beberapa soalan-soalan. Banyak juga nih. Ada surat cinta kot. Terselit-selit mungkin ada yang bagi saya surat cinta, saya tak tahu. Ainun jangan marah. Oh tak ada, alhamdulillah. Okey, baik. Sebelum saya pergi kepada soalan-soalan ini, okey, saya nak beritahu, ini adalah sesi umum. Kita tidak terikat dengan apa-apa tajuk. Dia adalah sesi umum. Anda tanya, Brother Zamri Vinod menjawab. So saya buat tagline sikit bro. So saya nak buka sekarang ni soalan daripada anda semua untuk Brother Zamri Vinod. Ada tak soalan? So siapakah kita nak lantik seorang? Siapa? Tak ada ya? Oh semua sudah banyak. Okey, ada daripada Brother. Okey, mungkin boleh memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya Muhammad Razif Shah dari Johor Bahru, asalnya Sarawak. Sahabat saya yang berbahagia Tuan Zamri Vinod dan juga Tuan Moderator kita. Soalan live untuk anda. Okey. Yang pertama, kongsikan kepada kami dan tentang konsep hijrah dalam dunia dakwah. Kongsikan pengalaman berada yang telah lama berkecimpung dalam dunia dakwah dan bagaimana anda menerapkan hijrah itu penting dengan konsep Islamnya. Itu nombor satu. Yang kedua, berkenaan dengan pengalaman berada berguru dengan seorang tokoh pendakwah internasional yang cukup terkenal, iaitu Dr. Zakir Naik. Kongsikan sedikit apakah motivasi yang terbesar apabila anda balik berkursus dengan beliau itu. Dua soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama sekali ribuan terima kasih ke atas peluang untuk kita berinteraksi insya-Allah bersama dengan semua. Soalan yang cukup baik. Yang pertama berkaitan dengan hijrah, kan? Sebagai seorang pendakwah, bagaimana hijrah itu mungkin dia berfungsi dalam hidup kita itu sendiri. Dan soalan kedua berkaitan dengan Dr. Zakir Naik. Saya pernah pergi dan berguru dengan Dr. Zakir Naik. Dua soalan yang cukup bagus. Okey, first kita pergi kepada hijrah. Kalau kita lihat,
Saya percaya semua yang ada dekat sini, hampir semua yang ada dekat sini, kita semua saudara baru. Betul kan? Siapa mu'alaf kat sini? Tolong angkat tangan. Ram. Siapa mu'alaf kat sini? Angkat tangan. Oh, mu'alaf. Ha? Tengok sikit siapa mu'alaf. Oh, mu'alaf. Okey. First kali sebelum kita pergi, kita kena faham dulu kenapa saya kata saudara baru dan saya tak kata mu'alaf. Okey, mu'alaf ini adalah mereka yang menjinak-jinakkan diri dengan Islam. Betul tak? Pada peringkat permulaan, bila mereka setelah mereka memula agama Islam, ketika mana mereka belum lagi betul-betul kukuh dengan hukum hakam, dengan apa orang panggil, akidahnya sendiri dan sebagainya, dia masih dalam kerangka mu'alaf, yang mana dia masih belum memahami agama itu sendiri, yang mana dia tidak memahami lagi fardu ain, dia tidak boleh beramal dengan fardu ain dan sebagainya, dia dalam kategori mu'alaf. Tetapi yang hadir pada hari ini, saya percaya semua ni bukan mu'alaf, melainkan ada satu dan dua. So mungkin dua mungkin dalam kategori mu'alaf, yang lain kita semua telah pun mukallaf. Betul ke tak? Tapi kita masih lagi saudara baru. Kita adalah orang yang masih boleh dikatakan a new family. Kita ni keluarga baru kepada keluarga lama, iaitu yang telah lama ataupun secara bergenerasi memeluk agama Islam. Dalam kerangka kita sendiri memeluk agama Islam itu sendiri merupakan satu hijrah. Betul tak? Masa kita nak hijrah, sebelum kita beragama Islam dan kemudian kita nak memeluk agama Islam, hijrah yang kita nak buat tu senang ke susah? Susah. Kenapa susah? Kita kena bersedia untuk tentangan daripada keluarga, betul tak? Kita kena bersedia. Dia macam kita tengah tukar the whole kita punya life yang dulu kepada yang baru. Mungkin kawan-kawan kita tidak setuju, family kita mungkin tidak setuju, betul tak? Hatta kita nak bagi tahu dengan family kita yang kita dah masuk Islam pun jadi susah. Itu hijrah yang pertama saya fikir di dalam hidup mereka-mereka yang memeluk agama Islam. Yang kedua berkaitan dengan dakwah. Okey, hijrah saya di dalam dakwah sebenarnya bermula ketika mana saya memeluk agama Islam. Tengok, saya ketika saya nak memeluk agama Islam, saya fikir yang mana saya teringat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampunkan apa saja dosa manusia lakukan mengikut kehendaknya, melainkan dosa syirik. Dan waktu tu saya ni, sebelum saya masuk Islam, saya belajar dulu tentang Islam lama. Dan setelah saya belajar dan saya mula tahu, sampai satu peringkat, pada peringkat awalnya ingatkan umur 18 tahun nak masuk Islam. Tapi ketika saya umur 16 tahun, saya takut kalau saya tak sempat nak tunggu 18 tahun, kalau saya mati awal macam mana? Boleh faham tak? Waktu tu umur saya 16 tahun. Jadi saya fikir saya tak boleh nak tunggu, saya nak juga masuk Islam. Sebab fahaman saya ketika itu, masuk Islam itu apa? Masuk Islam tu dia majlis syahadah, mesti kena ada saksi dan sebagainya, baru dikira sebagai masuk Islam. Do you get the point? Pada peringkat itu, kan? Apakah benar itu yang dimaksudkan dengan masuk Islam? Masuk Islam ni mesti kena daftar ke? Tak perlu daftar. Dan kenapa daftar? Okey, masuk Islam, apa yang kita faham tentang masuk Islam? Apabila kita dah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Betul kan? Dan apabila kita percaya akan mengikuti semua yang diajar oleh Rasulullah SAW, pada momen itu kita telah pun memeluk agama Islam dan kita mengucapkan kalimah syahadah. Betul tak? Kalau kita mengucap kalimah syahadah di hadapan orang dekat surau, masih dikira masuk Islam ke tak? Tak. Masih dikira masuk Islam ke tak? Halo, tek. Masuklah kan? Betul tak? Tidak semestinya kita daftar. Tapi pada masa itu, umur saya 16 tahun, saya memang dah yakin dengan Islam. Saya dah boleh dikatakan beramal dengan Islam. Solat pun saya jaga, saya pergi masjid, saya semayang. Tapi saya, masa tu mungkin saya tak faham lagi. So saya fikir bila kita pergi daftar, dah ada sertifikat, baru dikira sebagai masuk Islam. Dan waktu itu saya risau. Wah, saya tak masuk Islam lagi ni. Macam mana ni kalau saya mati masuk neraka? Okay. Dan saya bagi tahu dekat ada seorang pakcik yang mengenalkan saya dengan Islam,
dan kemudian dia bawa saya pergi pusat dakwah nak masuk Islam. Waktu saya masuk Islam, ustaz yang dekat belakang itu dia merupakan KPP di pusat dakwah Islamiah Negeri Sembilan. Dan bila saya masuk Islam, lepas saya masuk Islam, sekarang ni saya terfikir, alhamdulillah saya selamat. Tapi saya dah fikir macam mana keadaan mak bapak saya, macam mana keadaan adik-beradik saya, macam mana keadaan rakan-rakan saya. Saya tahu ada di kalangan mereka yang baik hati mereka, akhlak mereka. Mungkin ada di kalangan mereka yang akhlaknya jauh lebih baik daripada orang yang lahir Islam itu sendiri. Dan saya tak rasa diorang deserve untuk masuk ke neraka. Boleh faham tak? Itu sebenarnya saya punya first moment, saya punya hijrah ke dakwah. Sebab saya rasa pentingnya, sebab saya fikir sekarang alhamdulillah kita selamat. InsyaAllah kalau kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada terbukanya pintu untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan ahli keluarga saya? Bagaimana dengan rakan-rakan saya? Bagaimana dengan orang lain? Ini persoalan pertama yang timbul yang menyebabkan saya pun nak buat dakwah kepada mereka. Sebab tengok, kalau tak ada orang yang datang dalam hidup saya untuk sampaikan Islam, mungkin saya pun tak kenal Islam. Mungkin hari ini saya tak duduk dekat sini dan mungkin kita tak akan berjumpa. Do you get the point? Jadi perlu tak dalam hidup orang lain pun kena ada orang yang pergi sampaikan Islam kepada mereka. Itu saya fikir kepentingan untuk kita nak sampaikan Islam kepada orang bukan Islam. That is my first hijrah to dakwah. Dan kemudian saya buat dakwah dalam kerangka individu. Saya jumpa dengan my family, saya cerita. Saya jumpa abang saya cerita, dia antara yang paling degil dekat family. Dan yang last kali masuk Islam. Kan semua seorang demi seorang, lepas tu dah mula beramal dengan Islam, seorang demi seorang dah mula masuk Islam dan sebagainya. Saya pergi cari dengan dia. Saya masih ingat lagi satu, saya tak tahu dia ingat ke tak. Dia duduk dekat satu rumah, saya pergi cari dengan dia. Saya tak tahu macam mana nak cakap dengan dia. Tapi bila saya jumpa dengan dia, air mata saya mengalir. Sebab saya jadi kesian. Saya tak tahu, waktu tu saya jadi kesian. Saya cuma cakap dengan dia, saya kata saya sayang dekat you sebenarnya. Saya cuma boleh cakap tu je. Saya tak tahu, ada ingat ke tak? Dekat mana? Dia ingat lagi. So saya pergi, saya jumpa. Sebab saya tak tahu macam mana nak bagi tahu. Sebab dia, kalau kita berhujah dan sebagainya, dia sangka dia tahu hujah, dia akan hujah balik dengan kita. Antara hujah dia tanya dengan saya balik, dia kata, okay, you kata Islam betul, okay, fine lah. Kalau Islam betul, kenapa Tuhan lahirkan kita dalam agama Hindu? Ada point tak dia tanya? Adalah kan point kan? Dia cakap, apa saya jawab? Tak ada ingat. Saya bagi tahu dengan dia, saya kata Tuhan juga lahirkan kita dalam keadaan bogil. Kenapa kita pakai baju sekarang? Boleh faham tak? So dalam kehidupan ini, kita perlu mencari apa yang benar, apa yang sesuai dengan diri kita. Setuju atau tidak? So ini yang menyebabkan saya mula buat dakwah. First kali saya buat dakwah dengan kawan-kawan saya, dengan family saya, orang-orang yang dekat. Kemudian ada satu ketika saya pergi belajar di Ilim. Masa tu pun ustaz yang dekat belakang tu juga yang bertugas di Ilim. Saya tak tahu apa sinonim saya dengan Ustaz Fadil. Kan? Okay, lepas tu masa di Ilim kami tengah belajar, timbul pelbagai persoalan tentang mu'alaf, masalah ada macam ni, yang ini macam ni, macam mana nak buat dakwah dengan family mu'alaf, kena buat dakwah dengan orang-orang bukan Islam dan sebagainya. Timbul pelbagai soalan dan kita selalunya bila dapat soalan, apa kita punya jawapan? Oh, jabatan agama, ini patut kerja jabatan agama ni tak buat kerja. Ini patut jabatan mufti ni, dia punya kerja patut dia tak buat kerja. Ini orang kerja, ini semua kerja imam-imam masjid, patut mereka lah buat dakwah. Kan? Tak cukup dengan tu, tambah lagi satu. Diorang semua makan gaji buta, tak nak buat kerja. Pernah dengar tak orang cakap macam tu? Pernah kan? Kalau ada kes, cuba tengok. Kalau ada kes berlaku tiba-tiba orang susah dekat tepi jalan dan sebagainya, kalau viral di media sosial, biasanya orang akan hentam apa? Ini jabatan agama punya kerja. Ini majlis agama punya kerja. Kenapa diorang tak buat kerja? Okey, cuba kita discuss. Apakah ini hanya kerja orang di jabatan agama? Membantu sesama Muslim, apakah itu kerja orang yang hanya ada di jabatan agama?
ke dia kerja semua orang Islam? Kerja semua orang Islam kan? Betul ke tak? Tapi kita selalu buat apa? Kita discuss masalah, lepas tu masalah itu kita akan tolak dekat orang lain. Kita main tai chi. Betul ke tak? Discuss masalah, lepas tu kita tolak. Betul kan? Kita beritahu ini dia tak buat, dia tak buat. Waktu itu saya pula duk fikir, okey kita dah cakap dia tak buat, kita buat apa? Kita pun tak buat apa-apa melainkan hanya cakap orang lain tak buat kerja. Padahal kita pun tak buat kerja. Dekat situ sebenarnya saya spark, saya fikir kita kena buat satu collection supaya kita boleh start buat benda-benda yang kita bincangkan. Waktu itu sebenarnya mulanya organisasi Skuad Mubalik. Itu permulaan hijrah saya daripada dakwah secara individu kepada dakwah secara berkumpulan, in a team. So we create a team, Skuad Mubalik, dan kita mula buat dakwah dalam kerangka organisasi. Dan waktu dekat sana, waktu itu saya masih di Negeri Sembilan. Okay, kemudian bila saya buat dakwah di Negeri Sembilan, dah bertahun dan sebagainya, kemudian ada jemputan datang ke Perlis, dan kemudian mereka offer untuk buka satu center untuk buat dakwah di Perlis khususnya dan secara amnya di seluruh Malaysia. Dan kemudian saya fikir ini cadangan yang bagus dan saya mula hijrah ke negeri Perlis. Dan itu sebenarnya saya punya perjalanan daripada saya mula masuk Islam sampailah saya berkecimpung secara berorganisasi di dalam dunia dakwah. Dan saya percaya semua yang ada dekat sini, setiap daripada anda pun mungkin ada perjalanan-perjalanan itu. Cuma kita kena tanya balik diri kita, apakah perjalanan ini lebih mendekatkan kita dengan kerja dakwah itu, atau perjalanan kehidupan kita ini lebih menjauhkan kita daripada gerak kerja dakwah. So apa sahaja perkara yang akan menyebabkan gerak kerja dakwah itu akan lebih enhance dengan kehadiran kita dekat situ, kita perlu mengambil langkah dan perlu hijrah ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Terima kasih Brother Zamri Vinod di atas perkongsian yang sangat mantap. Puas hati dengan jawaban tu? Puas hati. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, baik. Ada lagi tak? Saya pun nak tanya. Mungkin di sebelah wanita. Satu lagi. Pasal lagi naik. Okey. Pasal Zakir naik tadi dah Dia lupa. kata tadi puas hati tadi. Okey, soalan kedua. Sebenarnya untuk bagi, to be frank, boleh saya berdiri tak? Boleh. Kalau nak lari? Boleh. Kalau nak guling-guling? Tak boleh. Okey. Saya ni sebenarnya a big fan of Dr. Zakir Naik. Saya tak pernah sangka pun yang sebenarnya saya akan, jangan kata belajar, saya tak pernah sangka pun saya akan jumpa dengan dia. Saya mula-mula lepas saya masuk Islam ni, saya suka tonton video-video Syekh Ahmad Didat. Saya tak tahu sama ada semua kenal. Siapa tak kenal Syekh Ahmad Didat? Semua kenal? Syekh Ahmad Didat kenal? Okey. Syekh Ahmad Didat ni pada tahun lebih kurang 80-an, 90-an, awal 90-an semua, Syekh Ahmad Didat very famous. Disebabkan hujah-hujah dia, bagaimana dia menangkis hujah-hujah yang kebiasaannya orang Kristian keluarkan. Dan kita kena faham, pada ketika itu sebenarnya orang Kristian dia banyak missionary Kristian yang akan pergi jumpa dengan orang-orang Islam pada masa itu, akan jumpa dengan orang-orang Islam dan dia akan tanya soalan-soalan yang mana orang Islam akan rasa macam tergugat. Boleh faham tak? Betul lah kan? Dia contoh, dia akan tanya dengan orang Islam, dia akan pergi, dia akan tanya, orang Islam percaya berapa Tuhan? Berapa? Satu kan? Tapi kenapa dalam Quran ada perkataan kami? Boleh faham tak? Dia nak maksudkan dalam Quran kata kami itu sebenarnya nak bagi tahu Jesus, Son of God, Holy Spirit and also the Father. Boleh faham tak? As we. Boleh faham tak? So ini benda-benda yang mereka masa itu orang Islam dia kena mempertahankan dia punya diri sebab serangan terhadap Islam itu daripada pihak Kristian sangat dahsyat. So Syekh Ahmad Didat pula waktu itu dia buat apa? Dia menangkis semua benda-benda ini dan kemudian dia mula membuat debate secara open bersama dengan orang-orang
Kristian ataupun bersama dengan missionary Kristian yang terkenal. Dan hujah-hujah dia memang hujah-hujah yang sangat mantap. Dan anak murid kepada Syekh Ahmad Didat ini adalah Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik, macam mana dia kenal dengan Syekh Ahmad Didat? Waktu Syekh Ahmad Didat dia pergi dekat India, Dr. Zakir Naik adalah orang yang menguruskan perjalanan Syekh Ahmad Didat. Waktu itu dia drive kereta untuk Syekh Ahmad Didat, bawa dia pergi ceramah dan sebagainya. Dan waktu itu Dr. Zakir Naik pula, dia keluarga yang Muslim, tapi dia tidak banyak berkecimpung dengan dakwah. Tapi dia sukalah, macam orang Islam kita biasanya, kalau ada penceramah datang, dia sukalah pergi serve penceramah, bawa dan sebagainya. So dia buat macam tu. Waktu itu dia tengah praktis doktor. Okay. Dan setelah dia bawa dengan Syekh Ahmad Didat, ada benda yang telah mengubah dia punya kehidupan, dan dia rasa pentingnya untuk dia pun buat dakwah. Dan dia buat apa? Dia tinggalkan dia punya kerja sebagai doktor. Mula-mula dia buat part time. Dia buat doktor, dan dia ada waktu yang dia telah infakkan untuk buat dakwah separuh hari. Okay, dan kemudian dia jadi full time, dan dia tinggalkan jurusan kedoktoran dia secara total, dan dia mula berkecimpung dengan dakwah. Saya pula orang yang suka sangat lihat mereka punya hujah. Saya suka hujah. Dan bila saya tengok hujah-hujah ini, menyebabkan saya pun rasa betul lah. Yang ni betul lah. Dan okay, tengok, saya sebelum saya masuk Islam, I'm a Hindu. Tapi waktu kita Hindu pun, kita pun tak belajar sangat pasal Hindu. Siapa dekat sini yang sebelum ni Hindu? Ada belajar pasal Hindu dulu? Tak ada kan? Apa mak apa kita buat, itu kita buat kan? Ada pernah kita tanya tak kenapa buat macam ni? Tak ada. Betul kan? Siapa lagi Hindu sebelum ni? Ada pernah tanya? Tak ada kan? Kita ikut je, pasal apa kena buat? Tak tahu, mereka buat, kita pun buat. Setuju kan? Macam tu juga saya. Tapi setelah saya masuk Islam, saya lebih banyak tahu pasal Hindu daripada waktu saya berada dalam Hindu. Boleh faham tak? Dan bila kita tengok hujah-hujah tu, saya pun dah mula membaca kitab-kitab Hindu dan sebagainya. Saya tengok ni hujah yang bagus. Saya pun nak jadi macam dia juga. So saya mula belajar sendiri, tengok daripada dia punya video, saya belajar sendiri. Lepas tu saya pergi. Kalau Syakirit, waktu tu Syakirit anak murid Dr. Zakir Naik yang first batch. Bila Syakirit buat ceramah, saya akan pergi dekat KL, mana-mana dia buat kursus, saya akan pergi dengan Lim Jusun. Sebab Lim Jusun dia bukan anak murid Dr. Zakir Naik, tapi dia pernah pergi conference di India dan sebagainya. Tapi mereka adalah figure-figure yang kita tahu sangat terkenal waktu itu dalam perbandingan agama. Dan saya suka pergi. Tiba-tiba ada satu ketika tu saya dengar Dr. Zakir Naik dia nak buat training. Saya dapat maklumat. Waktu tu saya dah buka Squad Mubalik. Dan bila saya dengar aja dia nak buat training, saya nak pergi, saya nak masuk training. Dia buka application tu 2 minggu je, 2 minggu dah beribu orang apply. Saya dah sedih. Beribu orang, mampoi lah macam mana kita nak minta ni. Boleh faham tak? Tengok. Saya ni bukanlah scholar Islam. Saya hanya orang yang nak buat dakwah. Kalau tanya dengan saya, adakah saya pakar dalam ilmu hadis? Tidak. Adakah saya pakar dalam bidang Quran? Tidak. Saya cuma nak buat dakwah. Bukan saya je, Zakir Naik pun sama. Saya bukannya ada master atau PhD dalam bidang bidang agama. Do you get the point? Tapi minat saya untuk buat dakwah itu menyebabkan saya mula belajar tentang perkara-perkara ini. Sama seperti Dr. Zakir Naik, sama juga seperti Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat lagi dahsyat. Belajar darjah 6 je. Tak ada formal study about Islam. Syekh Zakir Naik pun tak ada formal study about Islam. Saya pun kategori lebih kurang macam mereka. Tapi yang apply ini anak mufti Sri Lanka. Boleh faham tak? Sebab dia open untuk seluruh dunia. Yang apply semua orang-orang dahsyat ni. Saya tengok diorang, saya pula jadi alamak. Habislah, macam mana kita nak dapat ni, confirm tak dapat. Bila dekat Malaysia pun ramai yang sebenarnya apply. Dan kemudian mereka mula tapis. Saya pun apply juga. Saya dah apply, lepas tu saya dah bagi tahu dengan saya punya staff dekat Negeri Sembilan. Saya bagi tahu, okay, you siap-siap booking flight. Saya tak dapat lagi tahu.
saya tak dapat lagi, tapi saya dah bagi tahu dengan dia, you siap-siap booking flight. Dia kata, ni tak dapat lagi. Saya kata, dapat ke tak dapat, aku tak peduli, aku dah pilih diri aku sendiri. Sebab saya fikir macam mana tahu? Kalau tak dapat pun I don't care, saya nak pergi juga. Tapi saya akan bagi tahu dengan Dr. Zakir Naik, ni, saya tak dapat masuk kelas pun tak apa, saya duduk jauh-jauh, saya tengok, saya belajar, saya baliklah. Benda ni saya duk simpan dalam saya punya mind. Dan kemudian saya apply. Saya percaya kalau tengok pada profil, I believe lot of people yang apply itu profil mereka jauh lebih bagus. Dan kemudian diorang buat interview. Interview banyak kali ni, interview by call. Kalim call. Dia call dan kemudian dia interview. Dia tanya soalan-soalan ini, dia tanya dengan saya. Dia kata, ni kalau datang belajar dekat sini, kalau kita nak pilih you untuk kerja dekat IRF. IRF tu organisasi Dr. Zakir Naik di India. Kalau kita nak ambil you kerja dekat sana, berapa gaji you nak? Saya kata, saya tak mau gaji. Tak, you cakap je berapa dolar kau nak? $4,000? $8,000? You cakap je. Saya cakap, saya tak mau, saya cuma nak datang belajar saja. Saya tak mau kerja kat sana pun. Lepas tu dia tanya dengan saya, kenapa tak mau kerja dekat sini? You know this is IRF, it's a very well known organisation. Saya cakap dengan dia, saya nak pergi belajar dekat sana to serve my country. Dr. Zakir Naik is already there. You all already there. Saya kata, you orang dah ada dekat situ. So bila you orang dah ada dekat situ, you orang dah cukup lah untuk India. Yang tak cukup ni dekat Malaysia, saya kata. So saya nak serve dekat sini. Kemudian dia tanya juga lagi berapa. Saya kata, saya tak, kalau you orang tak bagi duit pun, saya tetap nak datang juga. Lepas tu saya cakap dengan dia pun, you kalau tak pilih saya pun, saya tetap nak datang juga. I don't care. Saya cakap dengan dia. Selepas itu, gerbang-gerbuk, diorang pun call apa semua, dah dekat seminggu tak dengar jawapan. Tiba-tiba, saya orang pertama yang dapat offer letter. Dan waktu tu saya jadi cukup saya jadi sebab saya tahu siapa saya, boleh faham tak? Saya bukanlah satu orang yang mungkin orang luar pandang saya, mungkin mereka fikir, oh Zamri Vinod ni hebat ni. I'm just a human being. Kalau nak compare certificate, I don't think so I have a better certificate than most of the people who are in this field. Orang lain mungkin tak tahu, saya tahu siapa saya mah. Dan saya jadi sebab bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, saya percaya ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu itu saya betul-betul jadi sebab. Saya tahu sebab saya doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak pergi dan sebagainya. Dan bila saya dapat first punya offer letter, semua orang yang kat Malaysia semua dah terkejut. Weh, Zamri dah dapat. Kita tak dapat lagi. Kita tak dapat. Saya dah dapat banyak call. Hatta bukan dekat Malaysia je, saya seorang yang first kali diorang pilih. In the whole world, saya orang pertama yang dapat dia punya offer letter. Oh, saya dah jadi happy gila lah. Saya dah siap-siap. Okey, ni nak cerita pengalaman pergi dekat sana pula. Bila okey, bila dah dapat offer letter ni, dah jadi happy nak pergi ni, saya pun mulalah packing. Sebab saya duk fikir, bila kursus kan, kita orang Malaysia ni, pahaman kita kursus macam mana? Kursus kita boleh pergi jalan, ada waktu nak ni beriadah kan? Ini kursus kita punya pahaman kan? Betul ke tak? Saya pun faham macam tu jugalah. So saya buat apa? Saya bawalah saya punya kasut sukan lah, saya punya kamera set lah, nak pergi tangkap gambar lah, apa semua. Oh, dengan ada pakaian sukan, ada pakaian tu, duk fikir, oh kita duduk sana, okey boleh lah. Nanti kita pergi exercise, balik boleh tegap sikit. Konon lah. Ini yang bermain dekat fikiran. Sampai dekat situ, haram, kamera pun tak boleh guna. Bukan tak boleh guna sebab dia tak bagi guna, tak ada masa pun nak keluar. Jangan kata riadah. Bila sampai je dekat situ, start kelas. Saya pendekkan cerita. Bila sampai dekat situ, start kelas. Kita orang punya kelas ni start pukul 8. Kalau by jadual patut habis pukul 6. Tak pernah habis pukul 6. Dia start pukul 8, pernah habis 3 pagi, 4 pagi, 3 atau 4 pagi saya rasa paling lewat. Habis. Besok mula balik pukul 8. Setiap hari ada homework. Setiap hari ada homework. Dan besok homework tu bukan yang kita buat, kita je bagi, tak ada. Dia besok akan tanya seorang-seorang.
Bagi homework sekarang. Bagi homework. Ni semua duduk. Semua duk fikir jangan panggil aku dulu. Jangan panggil aku dulu. Siapa yang dia panggil dulu siap. Okey, masa dia pilih, dia walaupun dia ambil daripada seluruh dunia, dia tak pilih ramai orang. Hanya ada 21 orang saja yang dia pilih. Dia pilih 21 orang itu sebab dia nak orang, dia ada direct dia ada personal punya sebab dia sendiri nak monitor setiap orang. So 21 orang. Dalam 21 orang tu satu orang tak boleh tahan. Seorang tak boleh tahan, dia dah cabut. Dia adalah orang yang duduk dekat sebelah saya. Sebab apa dia cabut? Tengok, nombor satu, bila pergi belajar dengan Dr. Zakir Naik, dia bukan hanya bagi ilmu, tetapi dalam waktu yang sama juga dia bagi pendidikan kepada emosi kita. Dia juga ajar bagaimana kita nak jaga kita punya mentally, we have to be prepared. Sebab kita nak jadi pendakwah ni, setakat kena balon, kena tiaw. Tahu tiaw kan? Setakat kena tiaw itu adalah benda normal. Sebab apa dia buat? Masa awal-awal kita pun tak faham kenapa dia buat macam ni. Lebih teruk daripada askar punya training. Cuba bayangkan, dahlah setiap hari start pukul 8, habis kadang-kadang tengah malam, pagi besok kena bagi homework. Ni habis pukul 3 pun dia tak peduli, homework tetap kena buat. Tidur setiap hari tak cukup. Saya jadi tension. Sebelum saya pergi tu, saya tak ada gemuk sangat masa tu. Saya rasa I was 69. Saya balik 82 kilo naik sebab tension tak boleh tahan. Duk makan je. Geram tak boleh tahan. Duk makan. Depa tengah syuting. Bila depa syuting, bila sampai je dekat saya tengah makan. Sampai ada dia punya dia punya orang datang bagi tahu, you makan boleh tapi sorok sikit lah. Semua you makan masuk dalam kamera. Tension sebab apa? Tekanan. Tapi satu benda, ada waktu saya dah tak boleh tahan. Tapi satu saya fix dalam saya punya mind, I don't care macam mana pun, saya tak mau balik. Kalau nak, aku akan buat dia berhenti mengajar, tapi aku tak mau berhenti belajar. Saya duk fikir macam tu. So saya kadang-kadang dengan dia saya argue juga. Tapi dia lagi strong mah, dia guru mah, nak buat macam mana? So kita orang duk argue dekat situ. Yang sebelah selalu kena. Saya pernah saya bagi tahu ini saya punya first kena tiaw dengan dia. Saya tak tahu kenapa saya juga orang pertama dia target. Hari tu dia tanya, dia suruh bagi homework. Saya pun bagi homework, mana yang saya dah hafal apa semua saya duk bagi, ada yang saya dah lupa. So dia tanya dengan saya, how come you didn't do your homework? Ini dia punya style cakap. You didn't do your homework? You come here for holiday? Macam ni dia tanya, you come here for holiday? Dia katalah, kau ingat apa? Kau datang sini untuk bercuti kah? Saya pun fikir, memang dalam otak saya ingat mau bercuti juga. Bercuti sambil belajar. Saya mana tahu macam ni. Lepas tu dia tanya, you think what? You come for holiday? Zamri, how many hours you sleep last night? Ini soalan dia tanya dengan saya. Saya pula dia tanya. Saya duk fikir, apa pasal dia nak tahu berapa jam aku tidur ni? Dia tanya, how many hours you sleep? Lepas tu saya kata 4 to 5 hours Zakir Bhai. 4 or 5. Dia nak tahu. Saya pula duk fikir, saya mana tahu, saya tak tengok jam pun. Tahu-tahu je dah tidur. Saya kata maybe 4. Lepas tu saya kata, kalau saya kata saya tidur 4 jam, saya ingat dia akan katalah, oh mayan sikit lah kita tidur 4 jam. Dia tahu 4 hours you sleep. You come for holiday. Ni saya duk fikir, 4 jam tidurmu salah kah? 4 jam saja mah. Semua orang tidur, kalau kita dekat Malaysia, kita tidur 8 jam. Paling kurang, kalau tak cukup kita qada. Betul kan? Kat sana setiap hari tidur paling kalau dapat tidur 4 jam, 5 jam tu dah kira cukup cukup bagus lah. Biasanya kadang-kadang tak cukup pun, tidur dekat 2 jam. Saya kata saya tidur 4 jam, dia hamun sama saya, dia kata 4 jam kau tidur terlampau? Banyak dia kata. Saya pun terkejut, lepas tu kena tiaw. Ada banyak lagi lah. Kena sampai saya dah terus muka semua dah berubah. Lepas tu saya terus duduk je. Saya ingat saya dah kena habis. Ada pula orang lain pun sambung kena lagi.
Lepas the next day tu, semua bila dah sampai je pagi, time nak ambil homework, semua dah kecut. Itu situasi kami. Saya percaya dekat Malaysia ini, bila kita pergi kursus dakwah, saya rasa tak ada orang yang kena macam tu. Kat sini bila kita pergi kursus dakwah sangat bagus kan? Dan sebagai pelajar kadang-kadang kita pula boleh hamun apa? Organizer. Apa ni macam? Apa ni? Ini tak cukup. Itu tak ada, ini tak ada. Dekat sana jangan harap. Kita yang kena, sebab dia nak pastikan masa yang kita spend dekat sana tu should be fully utilized. Begitu sebenarnya. Tekanan tak? Tekanan. Ni hampir saya boleh kata melainkan anak Dr. Zakir Naik saja. Selain daripada tu, saya percaya hampir 80 to 90% yang ada dekat sana semua pernah nangis. Sebab dia bagi macam mental torture tau. Dia bagi sama you kau sampai kita kadang-kadang fikir baik aku mati ya. Boleh faham tak? Tapi kenapa dia buat macam tu? Awal-awal kita tak faham. Sebab bila kita keluar nanti, kita akan jumpa dengan orang-orang yang lebih teruk daripada ini. Betul ke tak? Kita akan jumpa dengan orang-orang bukan Islam mungkin yang akan hentam kita macam-macam, akan cakap macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau kita mentally tak prepare waktu itu, macam mana kita nak handle benda-benda ni? Kalau kita tak boleh tahan dengan benda-benda tu, besok bila kita buat dakwah, kalau orang hentam kita, apakah kita nak quit daripada dakwah? Benda-benda itu yang sebenarnya, saya tahu kadang-kadang orang akan fikir, Zamri ni tengok orang kadang-kadang, orang India tu hentam macam-macam. Pernah tengok tak saya duduk kisah? Tak ada. Sebab saya punya training kat sana, dah kenal lagi teruk daripada ni. So ini semua tak ada apa? Tak ada apa. Saya akan fikir, you mau cakap? You cakap lah. Saya tahu saya buat benda betul, apa pasal saya mau peduli? Boleh faham tak? Pernah tengok, saya takkan reply pun kadang-kadang. I even don't care to reply. Sebab saya main kerja, buat je. Tapi ini training yang kami dapat dekat sana. Saya percaya bukan saya saja. Kalau orang tengok, even ada beberapa orang-orang lain. Tapi most of Dr. Zakir Naik punya anak murid yang lepas balik, semua saya percaya terlibat dengan dakwah. Peratus yang terlibat dengan dakwah itu menjadi sangat tinggi. Sebab training yang dia bagi. It was a very good experience. Saya just nak cerita sedikit. Saya punya fan dengan Dr. Zakir Naik itu sampaikan anak saya. Waktu tu saya tak pergi belajar lagi dengan dia. Tapi anak saya nama dia Zakir Vinod. Sebab saya minat dengan Dr. Zakir Naik, anak saya yang lelaki nama dia Zakir Vinod. Sebab saya begitu lepas tu tiba-tiba tengok dapat pergi belajar dengan Dr. Zakir Naik. Gembira betul. Lepas tu saya beritahu dengan dia, saya punya fan dengan you, sampaikan saya punya anak pun saya letak you punya nama. Tapi saya kata bila saya datang belajar dengan you, saya rasa saya antara orang yang paling saya benci adalah you. Sebab macam tu dia akan bagi. But benda itu yang sebenarnya menjadikan who we are today. Kalau saya tak pergi belajar dekat sana, mungkin saya pun akan buat dakwah dalam kerangka yang play safe. Boleh faham tak? Kita tak mau ada ni, tak mau sentuh benda-benda ni, tak mau cakap benda ni, tak mau ni dan sebagainya. Tetapi saya rasa sebagai pendakwah, it's our duty to tell the truth. Sama ada you nak accept, you tak mau accept, itu you punya pasal. Tapi you tak boleh kata saya tak boleh cakap sebab you rasa benda tu tak betul. You rasa benda tu tak betul, that is your problem. We have to go by fact, bukan by emotional. Itu saja insya-Allah. Okay, baik, terima kasih Brother Zamri Vinod. Satu perkongsian yang sangat seronok. Saya sebenarnya dah berkali-kali dengar cerita ini tapi tak pernah bosan. Dia cerita ini sentiasa menginspirasikan saya dan tim kami daripada One Center Malaysia. Saya tengok orang dari tadi mengantuk, orang tak mengantuk juga. So benda cerita-cerita seperti ini sebenarnya memberikan kita motivasi untuk sebagai pendakwah. Betul tak? Kita sebagai pendakwah ni kita kena ada, kalau boleh, kalau secara pribadi saya nak ada keberanian yang lebih daripada Zamri Vinod. Tapi belum sampai lagi lah, insyaAllah. Saya sendiri berazam saya nak lebih daripada pembimbing-pembimbing saya yang ada di sini. So saya harap bukan saya saja, tetapi kita semua
yang berada di sini yang bergelar pendakwa nih. Lebih-lebih lagi yang sudah berdaftar dengan Yayasan Mu'alaf Malaysia sebagai pendakwa mu'alaf. Anda telah diberikan satu amanat untuk memegang title pendakwa itu untuk kita menyebarkan agama Islam ini kepada seluruh dunia, seluruh manusia di dunia ini, insyaAllah. Oke, baiklah. Satu perkongsian yang sangat panjang. Mungkin kita buka lagi satu soalan. So banyak nih soalan di kertas nih. Satu soalan mungkin daripada wanita. Ada? Yang mungkin Brother Zamri boleh jawab dalam 10-15 menit. Wanita. Oh. Sekejap Ustaz. Saya bagi can dulu dekat nih. Dekat kita punya geng wanita. Ada tak geng wanita? Mungkin daripada Indonesia ada nak tanya? Tak ada? Oh, iya. Ada soalan? Macam ada tapi malu-malu nak tanya. Ada? Ada? Okey, dipersilakan. Assalamualaikum semua. Dalam buat kerja kebajikan ini dan kerja dakwah, ramai yang mengutarakan soalan yang pelik-pelik. Di antara satu yang ingin saya bertanya ialah ramai mualaf yang di kalangan wanita ya menghadapi masalah dengan pergi ke rumah family mereka, di mana sama ada dalam situasi itu family itu mengetahui mereka telah Islam, dan lagi satu situasi di mana mereka terpaksa menyembunyikan Islam, dan lagi satu situasi di mana mereka tahu yang mereka itu Islam ya sendiri, dan family pun sudah akur yang mereka itu Islam, tetapi menghalang mereka daripada membuat solat ya, mengerjakan solat mereka, ataupun menghalang solat, juga menghalang mereka daripada tampil di masyarakat berpakaian seperti seorang muslimah. Boleh Brother Zamri memberikan penjelasan tentang ini dengan satu apakah yang mereka boleh lakukan untuk menjawab ataupun bila mereka berdepan dengan situasi begini, apakah tindakan mereka sebenarnya? Ya. Terima kasih. Check. Okey. Situasi ini mungkin berlaku dalam hidup kita ataupun sebagai pendakwa dia mungkin berlaku dalam hidup orang-orang lain, yang mana dia mungkin kita nampak dia berlaku dekat dia mungkin akan tanya pandangan kita dan sebagainya. Is that correct? Especially yang belum kahwin. Kalau yang belum kahwin, dia nak balik rumah family dia tengah belajar, mungkin dia belajar dekat universiti dan sebagainya, dia masuk Islam dekat situ, dia mengamalkan Islam, bagus, tapi bila balik dekat rumah dia nak amal, dia jadi susah. Betul tak? Okey, sebab tu saya punya pandangan, bila ada orang masuk Islam, nombor satu yang kita kena buat, kita kena bantu dia supaya dia bagi tahu dekat family dia yang dia dah masuk Islam. Ni, saya nak bagi tahu. Kalau dalam hidup kita dapat offer untuk pergi kerja dekat satu company yang sangat dahsyat di Amerika Syarikat, apakah kita akan sorokkan benda tu atau kita akan bagi tahu dekat orang? Satu dunia tahu kan? Tak cukup dengan dia tahu, semua orang habis debo. Oi, kau dapat ke? Kau dapat. Dapat pergi Amerika, dapat. Kau dapat over, kau dapat. Betul ke tak? Number one, kita ni bila dah masuk Islam, we have to be proud to be a Muslim. We have to be proud to be a Muslim first. Tak ada benda yang perlu kita sorok-sorok. Sekarang saya nak tanya, kalau kita pergi bagi tahu dekat family kita yang kita dah masuk Islam, tapi kena tengok kerangka macam mana dan sebagainya, based on situasi dan sebagainya. Tapi biasanya saya akan minta supaya dia pergi bagi tahu. Dekat sini pun ada seorang, saya pernah buat. Masuk Islam dekat sini, dan kemudian dia tak mau family dia tahu apa semua. Lala saya suruh dia naik kereta, saya bawa terus pergi rumah bapa dia, saya bagi tahu dia nak masuk Islam. Tak ada masalah pun. Kawan saya seorang, nama dia Haris Agilan, dia pun masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia melarikan diri. Sebab benda ni saya cakap sebab dia ada kena mengena dengan semua perkara-perkara itu. Okey. Dia bila dah masuk Islam, dia jadi kecoh dekat Negeri Sembilan.
family dia pergi dekat MIC pun buat kecoh sikit. Semua do kata, lepas tu keluar pula seminar nama ni Zamri ni, dia kasih apa? Orang Islam apa benda semua, saya pula dapat call. Lepas tu diorang bagi tahu, you ni kenapa you semua orang mau kasih Islam kah? Saya kata kalau boleh memang saya mau semua orang kasih masuk Islam, termasuk dengan you. Lepas tu dia cakap, tapi kenapa you cuci dia punya otak? Saya cakap dengan dia, hello, dia tu belajar psikologi. You ingat dia bodoh kah? Saya tanya dengan dia. Dia belajar psikologi, you ingat dia bodoh kah? Dia mau dengar saya cakap. Dia cuma tengok hujah dan dia rasa hujah tu bagus, dia masuk Islam. Sekarang yang you tak mau bagi dia jadi pandai apa pasal? Boleh faham tak? Dan kemudian Agilan ni pula dia buat apa? Dia sudah lari, dia pergi dekat KL, tak kontak dengan siapa pun, tapi dia kontak dengan saya saja. Family dia pula tengah cari, saya pun duk fikir, ini tak boleh ni macam ni. Sampai bila nak main kejar-kejar, duk main lari-lari. Dia macam kita bawa kenderaan tapi tak ada lesen tau. Nak hidup, nak bawa kenderaan pun tak seronok ah. Kena sentiasa takut-takut, nanti ada roadblock lah, itulah, inilah. Boleh faham tak? Hidup tak tenang. Kalau saya tak boleh. So saya buat apa? Saya buat plan. Saya cakap dengan dia, Agilan, you balik sekejap, saya mau jumpa dengan you. Dia pun datang. Besok tu dia datang, saya bawa kereta, saya kata, ni, saya nak bawa you pergi satu tempat yang sangat bagus main tempat. Dia kata, mana? You naik lah. Sebab saya tahu kalau saya dah bagi tahu awal, dia akan cabut. So dia pun naik. Dia naik, saya terus bawa kereta pergi berhenti dekat depan rumah. Dia dah jam, tolonglah. Saya cakap dengan dia, apa yang you mau risau sekarang? Tak, nanti you tak tahu macam diorang ni buat kecoh, nanti you tahu ke? Saya kata, diorang nak kecoh sampai bila? Better you pergi bagi tahu je terus terang, saya kata. Kalau you tak boleh bagi tahu, biar saya bagi tahu. Saya cakap dengan dia. Lepas tu dia kata, you tak tahu diorang. Saya kata, okey, lebih-lebih diorang nak buat apa? Saya tanya dengan dia. Okey, you bagi tahu dengan saya, maksimum diorang nak buat apa? Marah. Terima je lah. Masuk sini, keluar sini. Ada sakit kah? Ada sakit? Sakit pun tak ada. Lepas tu saya tanya lagi. Dan apa lagi maksimum? Okey, sekarang saya tanya dengan orang. Apa maksimum yang orang akan buat? Bunuh. Ni kalau bunuh pun untung mah masuk syurga. Syahid. Oh, seriously? Kalau bunuh pun syahid kan? Masuk syurga ke tak? Masuk syurga. Apa yang sebenarnya kita orang Islam kita nak takut ni? Kita nak takut apa? Tak ada apa. Ni, kalau dia tak bunuh, kita hidup lagi lama boleh buat dakwah pun untung. Kalau dia bunuh pun untung, masuk syurga, dapat pahala mati syahid. Dua-dua kita sentiasa dalam keadaan untung. Saya terus masuk dalam rumah. Saya sebelum tu pun memang selalu pergi rumah dia. Tapi kali ini bila saya masuk rumah dia, semua senyap je. Saya tengok duduk pun senyap. Saya nak bagi keadaan tenang sikit. Saya bagi tahu dekat dia, memang, "Aunty, saya dah agak lah mau air." Daripada belakang cawan terbang. Rumah India ni diorang suka pakai cawan yang jenis apa tu? Standard steel. Saya tanya, "Aunty, saya mau air." Cawan daripada belakang tu terbang mari dekat depan. Pedepung. Saya pun fikir, "Oh yo, nasib baik awak tak ada dekat tengah." Saya sudah mau gelak tau. Agila punya muka jadi lagi jam. So, tapi bila diorang tengok saya, diorang punya marah jadi dengan saya. Sebab diorang fikir Zamri lah yang telah menyebabkan dia masuk Islam. So dengan dia jadi cool. Lepas tu saya tengok diorang dah okey, saya bagi tahu dengan diorang. Lepas tu dia Agilan pun bagi tahu. Agilan kata, "Ni saya tak mau datang, dia juga suruh saya datang, tahu tak?" Lepas tu depa sembang-sembang, dah okey. Itu je. Lepas daripada tu ada problem tak? Tak ada problem. Bila dia balik rumah, diorang tahu tak dia dah Islam? Diorang akan bagi tak makanan-makanan yang orang Islam tak dimakan? Takkan bagi sebab diorang dah tahu dia he's a Muslim. So bila dia balik rumah, dia nak semayang. Dia boleh tak semayang? Dan diorang pun akan fikir kalau kita halang dia semua, dia akan lari lagi sekali. Betul ke tak? Saya pula bila saya bawa, saya akan bagi tahu, saya akan cakap, tengok dalam Islam bila masuk Islam, Islam tak bagi tahu pun yang kita kena tinggalkan kita punya family. You don't worry, you are still dia punya mak. You still dia punya adik-beradik. Sekarang ni apa yang berubah dekat dia? Satu benda je berubah. Kalau dulu dia percaya ada banyak Tuhan, sekarang ada satu Tuhan. Apakah benda itu menyusahkan you punya hidup? Sekarang dia percaya ada satu Tuhan, benda itu menyusahkan you punya hidup ke? Tak ada kan? Then what is your problem now? He's still your son.
kena ada orang yang pergi explain. Sebab tu bila mu'alaf masuk Islam, kita pun kena bantu dia supaya dia pergi dan bagi tahu. Ini nombor satu. Nombor dua, we have to be proud. Untuk kita nak bagi tahu dekat orang kita masuk Islam, pasal apa kita pula kena takut? Macam kita buat benda salah. Kita buat benda yang betul. Sekarang ni yang tengah buat salah siapa? Mereka yang tengah buat benda salah terhadap Tuhan. Betul ke tak? Mereka sendiri mengamalkan benda yang salah dengan penuh apa? Dengan penuh kebanggaan. Yang kita buat benda betul pula, kita pula kena main sorok-sorok, tak boleh orang tahu apa semua. What is this? So saya rasa bila orang masuk Islam, first we have to bagi tahu. Okay, kalau dia perlukan masa, kita boleh bagi masa, tapi dia mesti ke arah pergi dan bagi tahu. Okay, sekarang lebih-lebih lah. Kalau student tadi, kalau dia bagi tahu dekat family dia, saya bagi tahu normal yang berlaku. Kalau orang India, kalau dia bagi tahu dekat family dia, mungkin bising. Orang India ni dia suka bising sikit. Pinggan semua boleh terbang. Boleh faham tak? Ini normal orang India. Dia akan lebih-lebih, dia akan mari, dia akan hantam. Saya kalau saya bagi tahu dengan mualaf tu, dia hantam pula, angkat sajalah. Betul lah. Serius lah. Kena pun kena lah. No, saya nak bagi tahu ni. Mungkin hari ni orang tak faham, tapi dekat akhirat besok, orang akan, bila orang tahu pahala yang bakal orang dapat, masa tu orang akan fikir, kalau aku tahulah ini yang aku akan dapat, aku akan suruh dia hantam lagi 10,000 kali. Mak bapa bila dia hentam pun lebih-lebih dia akan buat apa? Kalau India lah, lebih-lebih dia akan buat apa? Satu lempang. Betul ke tak? In the end you have to remember, dia kita memang mak bapa tahu, adik-beradik kita. Dia sudah hentam, lepas tu dia sendiri akan jadi apa? Ayo, apa ni aku sudah hantam sama dia. Selepas itu hubungan nak jadi lagi bagus, lagi senang. You see, the main problem, we have to be ready to sacrifice something. But if we are not ready to sacrifice anything, then don't talk about changes. Do you get the point? Kita nak dalam hidup kita ni tak boleh ada apa masalah pun, semua tak mau tapi mau ada changes. Macam mana changes semua datang? Do you get the point? So ini kalau orang India, dia akan bising. Kalau sekarang ni saya tengok orang India dah mula okey sikit. Kalau dulu-dulu diorang boleh pergi ke extent memotong lah, apalah inilah, parang apa semua akan keluar. Boleh faham tak? Kalau ada situasi macam tu, kita kena backup sama dia. Boleh faham tak? Saya biasanya kalau saya pergi, saya bagi tahu dekat family. Kalau family saya tengok satu extent, kalau dia dah over sangat, saya akan bagi tahu dengan dia, ni dia masuk Islam, kalau ikutkan betul-betul, kami tak perlu nak datang bagi tahu pun dekat you. Boleh je kita buat tak tahu pun, you pun takkan tahu pun. Tapi due to dia respect, dan kita rasa we have to respect you as the mother, as the family, you all have to know, we come and tell you. Tapi kalau ini perangai yang orang buat, you ingat siapa mau mari bagi tahu dekat you orang? Dia pun jadi jam. Lepas tu dia pun jadi cool sikit. Okay, ini kalau Indian. Kalau Chinese, cara diorang selalunya tackle benda ni lain. Biasanya kalau anak masuk Islam, dia kasih potong duit. Kan? Kalau student, kalau dia balik bagi tahu, oh you duit semua saya tak mau bagi lagi, lepas ni you kena urus sendiri. Kalau tak mau bagi duit, jangan paksalah. Takkan mau paksa orang mesti, you mesti kena bagi juga. Boleh faham tak? Sebab itu tengok, bila masuk Islam, we are a family. Sebab tu ada Baitumal, ada badan-badan untuk bantu dan sebagainya. Kalau kita hadapi masalah begitu, pergi dan boleh minta tolong, dan mana yang kita pun orang Islam ni, kita pun kena ada kesediaan untuk membantu. Lebih-lebih lagi kita yang berkecimpung dalam dunia dakwah. Kalau kita kata kita nak buat dakwah tapi kita tak boleh nak keluar duit, kita tak boleh keluar duit poket kita tak boleh nak sacrifice ini semua, then forget it lah. Do you get the point? And we have to be ready to do all that thing. Dan kita boleh settle masalah ini. Saya rasa always menyembunyikan itu bukanlah satu penyelesaian yang bagus dalam jangka masa yang panjang. Tapi kita boleh ajar dengan dia dialog. You guna ni dialog, you guna ni dialog, you guna ni dialog. He need orang untuk help. Biasanya kita akan buat apa? Bila orang dah masuk Islam, kita akan bawa sama dia, boleh faham tak? Lepas tu kita uruskan dia dan sebagainya, tapi urusan dia dengan family dia kita tak masuk campur. Dia kena kontang-kanting untuk handle semua dengan family dia seorang-seorang.
So we have to help him. InsyaAllah. Semoga benda tu menjawab persoalan tadi. Okay, baik, terima kasih Brother Zamri Vinod di atas jawapan yang sangat-sangat memberi yang mungkin saya rasa sebenarnya kami di One Center Malaysia banyak benda yang kami belajar daripada Brother Zamri Vinod. Bagaimana cara kami menguruskan saudara baru ketika saudara baru itu di ada satu situasi yang saya rasa agak berbahaya. Tapi bila kita tangani dia dengan hikmah, dengan strategi, dengan planning yang bagus dan dengan keberanian tanpa kita menyembunyikan kebenaran, sebenarnya benda itulah yang memberi kesan yang sangat baik kepada si saudara baru itu dan juga family saudara baru itu. So, terima kasih Brother Zamri atas jawaban itu. Satu lagi saya nak cerita sikit je. Tahu tak kenapa saya lebih suka untuk orang tu kita atau orang yang masuk Islam dia sendiri bagi tahu dekat parents dia. Sebab kalau parent dia tahu daripada orang lain, dia punya reaction mungkin lagi teruk. Boleh faham tak? Especially kalau saudara mara. Saudara mara ni kita kena faham satu benda. I don't know about Chinese, tapi kalau Indian punya saudara mara ni dia punya batu api lagi dahsyat daripada batu dan segala api. Boleh faham tak? Sebab dia bila bagi tahu dekat parents tu, dia akan bagi tahu, ini ya kalau saya punya anak, saya suruh kasih potong miao. Saya mesti suruh hantam ke sepecah dalam kepala mea. Seriously, betul kan? So dia pun dah dapat satu semangat baru untuk nak balun. Do you get the point? Tapi sekarang kalau kita sendiri dah bagi tahu, ada pula saudara dia bagi tahu, saya nampak you punya anak dekat masjid. Dia datang, oh saya sudah lama tahu sebenarnya. Tapi dia bagus juga walaupun dia masuk Islam, dia mari saya rumah, dia banyak bagus dengan saya, dia jaga sama saya. Do you get the point? Okay, baik, terima kasih. So, soalan mungkin yang last daripada audience. InsyaAllah kita coba aturkan masa. Ustaz Ridwan. A very good question. And saya lagi suka kalau orang berterus terang. And no problem on that. Kita tengok. Soalan yang pertama tadi berkaitan dengan ilmu perbandingan agama. Okey, kita dah bincang dalam slot sebelum ini yang mana ilmu perbandingan, dan kita pun setuju ilmu perbandingan agama itu sangat penting untuk kita nak buat dakwah. Dan saya dah bagi tahu Allah SWT firman dalam surah Ali Imran ayat ke-62. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattahiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw qul syahadu bi anna muslimun. Ini adalah tips yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri berikan kepada kita sebagai pendakwah, bagaimana kita nak buat dakwah dengan masyarakat bukan Islam. Yang pertama sekali Allah kata apa? Ajaklah kepada ahli-ahli kitab kepada persamaan. Apa persamaan dia? Di mana kita hanya menyembah Allah, Tuhan yang satu. Betul ke tak? Okey. Macam mana kita nak tahu semua benda ini? Okey, tengok. Saya memahami ayat itu dengan kerangka begini. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala firman ayat itu, bermaksud dalam kitab-kitab agama lain pun mesti ada ayat yang mengatakan God is only one. You get the point? Sekarang macam mana kita nak tahu benda tu kalau kita tak belajar tentang perbandingan agama? Tapi bila kita belajar tentang perbandingan agama, memang semua agama pun mengatakan, hampir semua major religion in the world mengatakan God is only one. Ada banyak lagi persamaan, bukan hanya itu. Tentang pemakaian tudung, hampir semua agama mengatakan wanita mesti kena pakai tudung. Hampir semua agama melarang daripada memakan babi. Semua agama melarang daripada minum arak.
Semua agama cerita tentang tundukkan pandangan. Semua agama juga menceritakan tentang ada konsep kerasulan. Do you get the point? Semua benda ni ada. Sekarang, bagaimana dia akan membantu kita dalam kita buat dakwah? Bila kita nak bagi tahu, kita nak enhance. Contoh, orang datang tanya dengan kita, kenapa Islam tak benarkan makan babi? Contoh, soalan dia. Dan kita pun bagi tahu dengan dia, kita dah bagi hujah kita sebenarnya macam ni, saintifik apa semua kita dah cerita. Lalu kita pun bagi tahu dengan dia, sebenarnya bukan agama Islam tak makan babi. Agama you pun tak makan babi. Cuma kita orang Islam, kita ikut apa yang kitab kita kata dan kita pun tak makan babi. Tapi you tak ikut apa kitab you kata dan you masih makan babi. Do you get the point? Sekarang ni dia akan terfikir, oi, betul ke kitab saya? Betul. Kalau tak percaya, you mari tengok. Lepas tu kita pun sambil-sambil cerita pasal babi itu, kita pun cerita pasal, tengok, bukan itu saja, di main kitab juga bagi tahu Tuhan tu pun satu. You sembah berapa Tuhan sekarang? Do you get the point? So selepas itu kita boleh pergi ke arah, tengok, manusia ni psychologically dia lebih suka kepada persamaan. Saya bagi contoh. Katalah kita pergi ke UK. Kita pergi ke UK bercuti selama seminggu. Tiba-tiba kita tengah beli barang, kita jumpa pula ada orang Malaysia. Dia tengah cakap dalam telefon, dia cakap bahasa Melayu. Kita jumpa, kita tak kenal pun dia tahu. Tapi kita tengah shopping, tiba-tiba kita dengar ada orang tengah cakap Melayu. Kita jadi seronok tak? Automatik terus akan jadi seronok. Wih, ada orang ni bercakap Melayu ni, kita akan pergi cari. Betul ke tak? Padahal masa kita duduk sini, semua orang cakap Melayu, kita tak peduli pun. Kan? Bila sampai dekat sana, kita akan pergi cari. Bila jumpa dengan dia, kita mesti tanya, orang Malaysia ke? Orang Malaysia. Oh, seronok. Kan? Lepas tu, borak-borak dengan dia, tanya, orang mana? Dia pun kata, orang Negeri Sembilan. Oh, lagi seronok. Sebab saya pun orang Negeri Sembilan. Tanya kampung, saya duduk Rahang. Oh, ya ke? Saya pun duduk Rahang. You anak siapa? Anak Pak Din. Oh, anak Pak Din. Seronok tak? Kita seronok sebab apa? Sebab ada persamaan. Daripada orang yang langsung kita tak kenal, kita boleh terus borak dengan dia sebab ada persamaan. Tapi kalau kita duduk dekat sini, boleh faham tak? Ataupun di tempat lain, orang yang tak ada persamaan, ada ke tiba-tiba kita akan pergi, kau anak Padin ke? Kau duduk Negeri Sembilan ke? Ada. Dia pun akan tanya, kau apa hal? do you get the point? So sebab itu, kita kena cari persamaan. Pada saya, tapi at the same time, kena ingat juga, perbandingan agama bukanlah satu-satunya cara dakwah yang available. Do you get the point? Perbandingan agama bukannya satu-satu sahaja cara yang available. Ada tak banyak kaedah lain? Ada banyak kaedah lain. Do you get the point? Tapi nak guna kaedah perbandingan agama pun boleh tak? Boleh. Kalau kita ada ilmu perbandingan agama, lagi mudah tak kita nak buat dakwah? Lagi mudah. Tapi bukan bermaksud kalau ada ilmu perbandingan agama baru boleh buat dakwah. It does not mean in that way. Dia akan membantu kita, dia akan bagi extra mileage untuk kita buat dakwah, tetapi bukan bermaksud hanya kalau tahu itu baru boleh buat dakwah. Do you get the point? Tapi my suggestion as a pendakwah, we have to learn and keep on learn. Lebih banyak kaedah kita tahu, lebih bagus. Soalan kedua tentang ada orang, ramai orang tak suka. Bukan, saya betulkan ayat. Bukan ramai orang Hindu yang tak suka. Orang kata Zamri Vinod keras berdakwah. Zamri Vinod, okey tak. Kalau orang Hindu, yes. Betul, saya agree. Okey. Saya punya pandangan sebenarnya begini. Hujah mereka, kita pergi kepada hujah orang Hindu dulu. Orang Hindu dia punya point, dia kata saya menghina agama. Betul ke tak? Pernah dengar ke tak? Pernah kan? Semua tanya dengan orang Hindu, Zamri Vinod, Zakir Naik, Zamri Vinod. Oh, dia hina agama. Cuba tanya dengan dia apa yang saya hina. Okey, saya share sedikit perbincangan saya dengan SB. Ketika soal siasat, SB ni, diorang yang Islam dia boleh faham lah, boleh faham. Into certain extent dia boleh faham. Tapi di kalangan mereka juga ada yang Hindu, yang tak puas hati dan sebagainya. So dia nak settlekan problem ni, dia buat apa? Dia bawa Hindu ni datang, you tanya sendirilah. Kalau you tak tak puas hati dan sebagainya, you tanya sendirilah.
kalau dia tak boleh jawab apa benda you punya, kalau dia agree dan kita boleh faham tak. Dan kemudian dia datang dan dia tanya dengan saya. Dia kata, kenapa you hina? Ini soalan pertama dia. Kenapa you hina agama Hindu? Saya tanya dengan dia, okey, cuba you bagi tahu dengan saya apa benda yang saya hina. Saya cakap, dalam hidup ni tak boleh lah you kata satu orang, you jahat, you jahat, you jahat, you jahat. Apa yang dia jahat? Tak tahulah, tapi dia jahat lah. Boleh faham tak? So kita mesti kena tahu tak apa point yang menyebabkan you kata dia jahat. Mesti kena ada tak something yang dia buat, dan you mesti kena tahu benda tu untuk you nak claim dia jahat. Sekarang you kata saya hina, you bagi tahu dengan saya apa yang saya cakap yang you kata itu sebagai menghina. Dia kata, you kata ada 330 juta Tuhan. Saya kata, hello, sorry, bukan saya kata, you punya kitab kata. Kalau mengatakan 330 juta Tuhan itu adalah menghina, saya kata you patut cari itu orang yang tulis kitab tu, you patut bawa dia dan saman dia dulu. Dan kemudian saya tunjuk dengan dia semua video-video yang mengatakan, semua dia punya mahan, scholar Hindu ni, sami-sami scholar Hindu yang mengatakan dalam agama Hindu memang ada 330 juta Tuhan. Kita tengok. Dalam agama Hindu ni dia ada konsep ketuhanan, ada beberapa konsep ketuhanan. Ada satu konsep ketuhanan yang mereka percaya kepada pantheism. Yang ini mempercayai semua adalah Tuhan. Biasa golongan yang ini dia yang akan claim kata ada 330 juta Tuhan. Lepas tu yang poli ni dia rasa dia pandai. Lepas tu dia tanya dengan saya, tak ada dalam kitab Hindu juga ada tulis kata satu Tuhan. Saya kata saya agree. Memang dalam kitab Hindu ada kata satu Tuhan. Sekarang itu problem bukan saya punya, itu problem you punya. Kitab yang sama juga, you punya kitab ada yang kata 330 juta Tuhan, ada kata satu Tuhan saja. Sekarang mana satu betul? Saya pun tak tahu, lu kena tentukan. That is not my problem, that is your problem. Sekarang yang kontradik siapa? Yang kontradik siapa? Dia yang kontradik. You tanya dengan saya nak buat macam mana? Boleh faham tak? Tapi saya cakap dengan dia, I believe in one God. Tapi dia tanya dengan saya, kenapa you kata ada 330 juta Tuhan kalau you percaya satu Tuhan? Saya bagi tahulah itu benda yang tak logik pada saya, itu yang menyebabkan saya masuk Islam. Sekarang saya tanya dengan dia, saya kata dia tak logik kepada siapa? Tak logik kepada siapa? Kepada saya. You apa hal nak paksa saya mesti kena kata benda tu logik? Saya rasa tak logik. Lepas tu bila saya kata benda tu tak logik pada saya, you kata saya hina. Hello brother. Dia seolah-olah satu orang datang dia bagi tahu aku tak suka warna hijau, orang yang suka warna biru datang bagi tahu kau sudah hina warna biru. Do you get what I mean? So lepas tu saya tanya dengan dia, apakah dengan sebut ada 330 juta Tuhan itu you kata sebagai menghina? Saya kata kalau you datang ke orang Islam, kalau you bagi tahu, you semua percaya satu Tuhan kah? Kita semua akan jawab apa? Ya. Ada kita akan bagi tahu, kau sudah hina. Mana boleh kau cakap kita percaya satu Tuhan? Ada kita akan cakap macam tu? Tak ada kan? So saya tanya dengan dia, sekarang you bagi tahu dengan saya, dekat mana hina? Dia dah jadi jam, dia tak tahu apa nak cakap. Lepas tu dia pusing pula, dia kata, you cakap pasal Shiva Lingam. Saya bagi tahu dengan dia, Shiva Lingam tu itu kelas tertutup. Boleh faham tak? Dalam kelas ini student-student yang nak pergi overseas. So saya bagi tahu dengan dia orang, bila you nak pergi overseas, you akan jumpa dengan orang-orang yang akan datang dan mungkin dia akan buat dakwah dengan you. Macam mana you nak jawab persoalan-persoalan non-muslim terhadap you bila you pergi duduk dekat overseas. Dan kemudian saya kata, sebab dia orang hanya ambil sekerat saja, boleh faham tak, daripada kita punya ceramah. Dan saya bagi tahu dengan dia, ada orang India, ada orang Hindu, bukan India, ada orang Hindu yang claim dalam Kaabah ada Shiva Lingam. Ada ke tak ada? Tak, maksud saya ada orang Hindu yang claim tak? Ada. Kalau Hindu dia mesti pernah dengar ni cerita semua. Orang Hindu dia akan sedap mulut je dia cakap, dalam Kaabah ini orang Islam semua sembah kita punya Tuhan juga. Dalam itu Kaabah ada Shiva Lingam. Macam dia pernah masuk. Visa pun tak dapat, cerita banyak. Tak, betul lah kan? Lepas tu dia claim macam tu. Bila dia claim macam tu, sekarang bila kita jawab, kita perlu tak bagi tahu Shiva Lingam tu apa? Orang kena faham tak dulu apa tu Shiva Lingam? Kalau dia tak faham, macam mana dia boleh faham tak? Sekarang bila kita bagi tahu dekat orang, they have to understand tak apa tu Shiva Lingam.
Saya kata Shiva Lingam, bukan saya kata itu kemaluan lelaki. Ni you punya kitab yang bagi tahu Shiva Lingam tu kemaluan lelaki, rumah saya buat apa? Dia marah bila kita bagi tahu Shiva Lingam, maksud dia lingam itu adalah maksud dia kemaluan lelaki. Dia kata itu hina. Hello brother. Saya bagi tahu dengan dia. Sekarang you bagi tahu dengan saya macam ni tahu. Ada satu orang, dia toilet ada. Dia tak mau guna toilet, dia pergi berak dekat tepi jalan. Lepas tu saya bagi tahu, tu ada orang dia tengah berak dekat tepi jalan tu, tolong pergi cuci. You kata saya sudah hina kata dia berak tepi jalan. Memang betul dia berak tepi jalan apa? Boleh faham ke tak? Islam. Dan bila kita cakap, kita pula jadi menghina. Dan saya bagi tahu dengan dia, okey, sekarang you bagi tahu dengan saya maksud dia bukan kemaluan. You bagi tahu, saya surrender. Saya kata tak boleh bawa. Lepas tu dia kata metafora, ini adalah metafora apa semua. Saya kata saya tak mau dengar ni metafora semua. Maksud dia memang kemaluan lelaki ke tak ada? Ya kan? Then what is your problem now? Boleh faham? Kalau you kata dengan mengatakan benda itu adalah menghina, bermaksud you setuju kitab you memang kitab yang menghina agama you sendiri. So benda tu ada dalam you punya kitab. Contohlah orang Islam. Orang Islam dia datang, dia bagi tahu dalam Islam sebenarnya membenarkan poligami. Tiba-tiba ada pula orang Islam bagi tahu kau sudah menghina. Menghina ke tu? Adakah itu menghina? You tak suka itu lain. Do you get the point? If you don't like polygamy, it's a different story. Tetapi adakah itu menghina? Tidak, itu kebenaran. You tak suka, you tutup you punya telinga. You jangan kata orang lain tak boleh cerita. You jangan kata orang lain tak boleh bagi tahu, sebab itu benda yang ada di dalam Al-Quran. Do you agree? Okay, saya rasa kadang-kadang orang tak faham benda ni. Do you get the point? Dan bila saya jumpa dengan rakan-rakan saya yang Hindu, rakan-rakan dulu yang Hindu dan sebagainya, diorang pun datang bagi tahu, "Deh, nada ipdi elam pesida." Faham tak? Dan tamai dia cakap, "Apa you duk cerita macam ni semua?" Saya cakap dengan dia, you ada dengar full video ke tak ada? Tak ada lah, saya tak tahu. You ada dengar, lepas tu dia kata, "Tapi you tak patut cerita." Saya tak. You ada pernah dengar full video ke tak ada? Dia kata tak ada. Dan you pergi dengar dulu, lepas tu mari sembang. Boleh faham tak? You ambil satu saja, sampai hari ini, benda ni bukan berlaku dekat saya aja. Even berlaku dekat Zakir Naik pun. Zakir Naik pun orang kata Zakir Naik sudah hina. Cuba tanya dengan orang yang kata Zakir Naik hina tu, tanya dengan dia, apa yang Zakir Naik hina? Saya tak tahu, tapi dia hina lah. Ending, dia punya ending perbualan, tahu tak dia cakap apa? Macam ni lah. Okey, saya tahu you cakap semua benda betul. Tapi you sudah tak ada lagi dalam Hindu, kenapa you mau cerita pasal Hindu? Ini dia punya conclusion. So dia akan bagi tahu, saya sudah tak ada dalam Hindu lagi, saya kenapa nak cerita pasal Hindu? Saya cakap dengan dia, you pergi dekat sekolah, saya cakap, kita masa belajar form 6, kita belajar agama-agama dunia. Yang ajar tu siapa? Boleh jadi guru Cina, boleh jadi guru India, boleh jadi guru Melayu. Boleh tak you bagi tahu dengan dia, kenapa lu bukan Islam, apa pasal lu mau ajar pasal Islam? Sejarah Islam. You bukan Hindu, apa pasal you mau ajar pasal sejarah agama Kristian? Saya kata, ini bila datang kepada soal akademik dan sebagainya, kita tengah bincang tentang ilmu dan sebagainya, mana boleh you kata kalau orang itu bukan di kalangan orang itu dia tak boleh cakap? So saya tanya dengan dia, kalau kita bukan perempuan, kita tak boleh cerita pasal perempuan lah. Perempuan kalau bukan lelaki, perempuan tak boleh cerita pasal lelaki. Tak boleh. Lain kali kalau perempuan nak cerita pasal lelaki, kita boleh tanya dengan dia, jadi lelaki dulu baru cerita pasal lelaki ya. Boleh faham tak? Dan saya kata dengan dia, dia bukan isu kita tak boleh cerita. Tapi kalau isu tu salah, faktanya salah, then you boleh sangkal. Do you get the point? Kemudian dia orang akan kata, ini sebenarnya akan merosakkan keharmonian. Saya kata, come on. Dekat negara-negara overseas, negara UK, Europe dan sebagainya, mereka boleh cakap tentang agama secara open. Ada gaduh kah? Tak ada gaduh pun. Sebab apa? Sebab diorang matang dan boleh berfikir. Yang perlu kita bina adalah pemikiran rakyat kita jadi matang. Bukannya sebab dia tak matang, kita semua kena jadi bodoh macam dia. Terbalik mah. Do you get the point? Itu yang sepatutnya kita bina, saya kata.
So itu saya punya persoalan tentang keras. Saya akui mungkin ada sedikit, bukan sedikit, mostly saya punya penyampaian tu agak straightforward dan ayat yang saya guna tu agak keras dan sebagainya. Saya agree. Tapi saya punya point sekarang begini. Dalam dunia saya tak kata semua orang mesti jadi macam saya. No. Kalau semua orang nak jadi macam saya pun saya tak setuju juga. Tapi saya punya point, kena ada juga orang macam saya. Boleh faham tak? Tengok. Saya nak bagi satu contoh. Di zaman Rasulullah SAW, kita tahu, kita kenal tak? Abu Bakar kita kenal kan? Abu Bakar ni, dia punya karakter, cara dia penyampaian macam mana? Macam mana? Sangat lembut, betul tak? Sangat lembut. Masa dia jadi khalifah, ada benda yang Umar tak bersetuju dengan Abu Bakar. Betul ke tak? Especially kalau kita tahu tentang kisah Khalid ibni Al-Walid. Boleh faham tak? Umar mati-mati mau Khalid ibni Al-Walid itu dipecat. Betul ke tak? Tapi apabila Abu Bakar dia ambil keputusan untuk tidak mau pecat juga, Umar dia akur dengan keputusan itu ataupun tidak? Dia akur. Sebab apa? Siapa Amir? Abu Bakar Amir. Dan dia akur. Tapi apabila tampuk kepimpinan itu, khalifah pergi ke tangan Umar. Apa benda pertama yang Umar buat? Apa perintah Umar yang pertama? Pecat Khalid ibnu Al-Walid. Betul ke tak? Itu first. Betul ke tak? Okey. Umar pula bagaimana dia punya cara dia? Bagaimana peribadi dia? Dia bagi. Ni, kalau kita baca dia punya kisah, saya keras mulut saja tahu. Dia pernah angkat dia punya tongkat, dia pernah hantuk orang punya kepala semua. Dia balun terus orang. Dia lempang orang is something norm. Boleh faham tak? Pernah peristiwa yang dia pukul orang. Yang pasal tongkat tu dia tengah borak. Ini saya tengah cerita kisah yang sahih. Dia tengah borak. Waktu dia tengah borak, tiba-tiba ada satu orang dia mari sampuk. Bila sampuk, dia suruh naik angin, dia bagi satu biji. Betul ke tak? Lepas tu dia dah borak, dia terfikir balik, alamak, dia suruh pukul. Lepas tu dia suruh cari balik orang tu, panggil, dia bagi balik tongkat dekat dia, dia suruh pukul balik sama dia. Maksud dia apa? Dia jenis yang agresif, dia jenis yang quite keras dan sebagainya. Kedua-dua mereka hidup tak di zaman Rasulullah SAW? Hidup kan? Rasulullah tahu tak dua-dua perangai, yang ini perangai macam ni, yang ini perangai macam ni? Tahu ke tak? Ada tak Rasulullah SAW bagi tahu, wahai Umar, kau mesti kena jadi macam Abu Bakar? Ada tak Rasulullah bagi tahu dekat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau mesti kena jadi macam Umar? Ada tak? Tak ada. Tapi kedua-dua mereka kena buat dakwah tak? Kena buat. Perlu tak orang macam Abu Bakar? Perlu tak orang macam Umar? In the end you have to remember apa orang panggil, the territory of Islam berkembang dengan begitu pesat di zaman pemerintahan Umar. But semua orang ada tak dia punya function? Ada. Saya punya point macam ni, saya tak kata semua orang mesti kena jadi macam saya. Dan saya pun takkan setuju kalau semua orang bawa saya punya pendekatan, semua orang jadi keras pun tak kena. At the same time, kita kena ada tak orang yang lembut? Kena ada juga. Sebab dakwah ni, kita kena faham madu'un kita bukan sama semua kategori saja. Saya faham semua madu'un itu manusia. Tapi manusia ni ada macam-macam perangai. Hak jenis yang lebih-lebih ni bagi saya urus. Boleh faham tak? Mana yang lebih-lebih bagi saya urus. Hak mana yang baik-baik dan sebagainya, yang itu bagi orang-orang yang lembut ni, baik-baik ni, ini you urus. Boleh faham tak? Kalau kita tak ada orang yang very strong dan sebagainya, besok diorang akan pijak kita punya kepala. Seperti mana kebanyakan perkara yang berlaku pada hari ini. Saya nak tanya, buat dakwah dekat Malaysia ni salah ke tak? Salah ke tak? Orang Islam boleh tak buat dakwah dekat non-Muslim? Boleh ke tak? Boleh tak kita paksa orang masuk Islam? Tak boleh. Kita pun tahu benda tu, betul ke tak? Paksa tak boleh, tapi boleh tak kita sampaikan
Boleh. Perlembagaan ada tak halang kita? Tak ada. Betul ke tak? Perlembagaan benarkan kita untuk buat dakwah. Tapi perlembagaan menghalang mereka daripada buat dakwah. Yang itu soal lain. Saya tak nak bincang dan sebagainya. Boleh faham tak? Okey. Tapi my point is, bila kita buat satu benda yang tak salah dari sudut agama, tak salah dari sudut undang-undang, then you pula buat seolah-olah kita salah apa pasal? Especially yang geng-geng Hindu ni. Boleh faham tak? Sebab hujah dia orang, oh apa pasal mesti you mau kasih semua orang Islam kah? Ha? Bila kita buat dakwah dekat universiti, budak universiti dah umur 18 tahun ke tak? Dah umur 18 tahun kan? Dan bila kita buat program dakwah di universiti, dia pula buat kecoh. Oh mana boleh buat dakwah dekat universiti? Hello brother, dekat mana mau buat dakwah? Dekat sekolah rendah kah? Universiti tempat untuk orang berfikir. Mereka tengah cuba untuk jadikan benda yang halal, tak salah daripada undang-undang, dia tengah cuba jadikan benda itu sebagai benda haram. Malangnya ada di kalangan orang-orang kita ni pun yang terikut. Dia boleh jadi dia terikut disebabkan fahaman-fahaman kita. Ada orang, saya nak bagi tahu few thing. Ada orang kadang-kadang tanpa dia sedar, dia tengah follow ideologi pluralism. Tahu tak pluralism? Apa dia pluralism? Mereka percaya semua agama menuju kebenaran yang mutlak. Boleh faham ke tak? Dalam Islam, apakah, saya nak tanya, dalam Islam apakah agama yang benar? Islam. Kenapa kita bagi tahu dekat orang? Sebab Islam saja agama yang benar. Kalau dia tanya dengan saya, so you nak kata Hindu salah kah? Memang betul salah mah. Ini bukan saya kata, Tuhan kata. So you nak kata Kristian salah lah. Memang salah. Kalau dengan saya tak ada ni macam kona-kona semua tai chi, tak ada, sorry. You tanya sama saya betul ke salah, saya jawapan memang salah. Tapi okey lah, boleh faham tak? You can use that methodology, no problem brother. Do you get the point? Tapi kena ada tak orang yang very straightforward? Kena ada juga. Kalau saya jawapan will be memang salah pun. Sebab apa salah? Lu punya kitab kata sembah satu Tuhan, lu sembah banyak Tuhan, tak ada salah kah? Do you get the point? In the end, orang-orang yang pergi ke arah pluralism, dia tengah cuba untuk buat supaya kita juga mengakui dia punya agama juga betul. Ini agama betul, semua agama betul, tak ada orang salah sebenarnya. Sebab itu diorang bawa ke satu fahaman, tak payah mau convert mah, sebab semua agama pun betul juga. Hello, siapa kata semua agama betul? Lepas tu dia akan cakap semua agama pun ajar benda baik mah. Saya punya jawapan, kalau dia kata semua agama ajar benda baik, saya disagree. Kalau you kata semua agama ada ajar benda baik, saya setuju. Tapi kalau you kata semua agama ajar benda baik, I disagree. Agama Hindu saya nak tanya, bila diorang dah kena rasuk, kan? Bila dah kena rasuk, dia akan minta apa? Dia akan minta apa? Dia minta bir. Dia minta jenis stout. Betul ke tak ada? Itu ajar benda baik kah? You kata Tuhan mari. Mungkin ini pun akan viral. Dia punya pasal lah. Boleh faham ke tak? Dia kata Tuhan sudah datang. Tuhan bagi you contoh minum bir kah? Dalam you punya kitab kata jangan minum bir mah. Jangan minum arak. Kontradik kata tak? So you nak kata macam mana semua agama ajar benda baik? You kata agama semua ajar benda baik. Ada tak you punya Tuhan yang mencuri? Ada ke tak ada? Siapa bekas Hindu? Ada ke tak ada? Mencuri. Mencuri. Ada tak dia punya Tuhan yang ni flirting? Perempuan tengah mandi dia pergi angkau. Tu perempuan mandi punya kain pergi kasih sorok. Ini benda baik kah? So you jangan kata semua agama ajar benda baik. Tapi kalau you nak kata agama ada, semua agama ada ajar benda baik, saya boleh agree. Tapi you jangan kata semua agama macam semua agama ajar semua benda baik saja. That is totally wrong. That is my opinion. Do you get the point? Tapi saya dan dalam waktu yang sama juga saya pun faham. Saya pun tak kata semua orang mesti kena bersetuju dengan saya. No problem brother. Kalau you orang tak bersetuju dengan saya punya pendekatan, is okay, no problem. But tetap buat dakwah. Buat dakwah dalam kerangka yang you orang rasa
you orang punya jiwa ke arah itu. Boleh faham tak? Di zaman Rasulullah SAW ada tak ni apa nama orang kata warrior, apa dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Pahlawan. Ada tak pahlawan yang pergi perang? Ada ke tak? Semua orang pergi perang kah? Ada tak yang tak pergi perang? Ada ke tak? Ada juga yang tak pergi perang. Do you get the point? So saya bukan kata semua orang mesti kena pergi perang. Tapi kalau boleh biar semua juga yang perang. Tapi kalau dia memang tak boleh perang, it's okay lah, no problem. Tapi you jangan tinggalkan elemen Islam, dakwah itu. Dakwah tetap mesti kena buat. Buat dalam kerangka kemampuan masing-masing. Kalau you orang tak boleh jadi macam ni, tapi you orang buat dalam benda yang you orang mampu. Kalau you orang tak boleh berdepan, you orang boleh buat melalui menulis. Kalau you orang tak boleh menulis, boleh faham tak? Dan boleh buat melalui buat video ke, audio ke, ataupun tak kira apa saja cara yang you orang rasa bagus, tapi benda itu mesti menyampaikan message Islam dengan clear. Saya punya fahaman tentang dakwah tahu tak apa? Dakwah maksud dia message mesti sampai dengan clear. Kalau kita buat dakwah, orang tak dapat message, itu bukan dakwah, itu suka-suka. Boleh faham ke tak? Contoh ada orang datang, dia buat program kebudayaan dan sebagainya. Oh, kita buat kebudayaan, kita buat kawan. Saya punya fahaman, Islam bukan suruh kita buat kawan-kawan, itu dikira dakwah. Hello brother, buat kawan bukan dakwah. Sampaikan message, itu baru dakwah. Buat kawan bagus tak? Bagus. Tapi dia mesti kena ada elemen bagaimana kita nak masukkan message. Kalau 20 tahun pun buat kawan saja, bila masa dakwah? Boleh faham ke tak? So we have to be clear on that thing. Rasulullah SAW apabila dia bagi, bila semua nabi apabila mereka diutuskan, mereka sampaikan tak message itu dengan clear. Very clear. Bila semua nabi mereka bagi tahu la ilaha illallah, it is a clear message. Orang-orang ketika itu mereka faham bila kata la ilaha illallah, maksud dia tengah bagi tahu lumeh Tuhan tak betul, sembah Tuhan yang satu. Betul ke tak? Dia kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksud dia apa? Dia nafikan you punya Tuhan yang you sembah, semua Tuhan ni semua dia nafikan. Sebab tu diorang marah tak? Diorang marah ke tak? Diorang marah. Sampai ke certain extent diorang kata apa? Tak apalah, you punya Tuhan pun kita sembah, kita punya Tuhan pun you accept lah. But can we accept? We cannot. The message should be clear. Boleh tak saya buat dakwah dalam kerangka yang saya takkan buat orang terluka? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Tak ada Nabi pun berjaya buat benda tu. Saya siapalah? Boleh faham tak? 25 orang Nabi yang Allah cerita di dalam Quran, mereka semua ada yang menentang. Ada ke tak ada? Message diorang clear ke tak? Diorang bagus tak dalam buat dakwah? Rasulullah SAW, siapa yang boleh mengaku diri dia lebih hebat buat dakwah daripada Rasulullah SAW? Tak ada. Tapi Rasulullah ada musuh ke tak? Orang-orang Quraisy pada peringkat awal mereka sendiri mengatakan sesungguhnya Muhammad itu sedang memecah belahkan umat. Kan? Itu hujah mereka. Dia kata Muhammad sedang memecah belahkan orang. Lepas tu bila ada orang-orang yang datang, sebab Kaabah itu sebelum Islam pun memang dah ada orang yang datang. Dia datang, dia akan letak dia punya patung dekat sana dan dia akan buat dia punya haji. Betul ke tak? Dan Nabi Muhammad dia akan buat apa? Orang-orang yang datang semua dia kasi cuci dia punya orang punya otak. Suruh kasi masuk Islam. So orang jadi bengang tak? Jadi bengang. Saya selalu, ini cara saya fikir bila saya buat dakwah. Frankly speaking, saya takkan fikir apa yang orang akan rasa. I don't care. Tetapi saya akan fikir, apakah dengan saya buat dakwah, dengan saya sampaikan ini, saya lebih mengikuti apa yang Quran dan hadis cakap ke, atau bila saya buat dakwah kaedah macam ni, saya akan lebih menggembirakan manusia. Saya sebagai pendakwah, saya punya tugas bukan nak bagi manusia itu gembira dan suka dekat saya. Saya tahu bila saya cakap benda-benda ni, ada manusia yang takkan suka saya. But I don't care.
Seriously, I don't care. Sebab bukan itu yang saya cari dalam saya punya hidup. Kalau semua manusia dalam dunia ni kalau suka dekat saya pun, itu bukan jaminan untuk saya masuk syurga. Tapi kalau semua manusia benci dengan saya, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala suka sama saya ada chances untuk masuk syurga. Kita pendakwa, kita kena tahu sebenarnya apa yang sedang kita cari. Kita tengah cari redha manusia ke, atau kita tengah cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Terima kasih Brother Zamri Vinod di atas persoalan yang diberikan. Ya, terima kasih. Nampaknya kita telah sampai ke penghujung waktu. Soalan-soalan yang diberikan kita tidak dapat menjawabnya disebabkan kesentukan masa yang terlalu. Brother Zamri punya perkongsian sangat menarik. Kalau dia cerita lagi nih boleh ke, tapi sampai Isya. Nanti Ustaz Long tak ada sesi pula. So sebagai penutupnya saya ingin menjemput sekali lagi Brother Zamri Vinod mungkin boleh membuat pergulungan sepanjang perkongsian Brother Zamri, ataupun Brother Zamri boleh memberikan nasihat ataupun tips kepada pendakwah-pendakwah kita yang berada di sini. Dipersilakan. InsyaAllah. Saya ada beberapa pesanan. Yang pertama sekali, kita ni adalah manusia-manusia pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang ada dekat sini ni, kita adalah manusia yang Allah telah pilih daripada berjuta-juta manusia dekat luar sana. Yang pertama sekali untuk kita kenal Islam. Saya pernah fikir benda ni, saya tak tahu apa yang baik sangat. Masing-masing kita kenal tak diri kita? Masing-masing kenal tak diri kita? Kita tahu tak apa dosa yang kita ada buat? Semua ada tak dosa? Siapa kat sini tak ada dosa? Angkat tangan sikit. Tak ada. Ramai. Sudah berhari-hari. Okay, tengok. So kita semua ada dosa. Tapi dalam keadaan kita berdosa ini, Allah tetap pilih kita untuk bagi satu nikmat yang paling besar. Ni nikmat iman. Dalam beribu-ribu juta-juta orang dekat luar sana, Allah telah pilih kita untuk kita kenal Islam. Allah telah buka pintu yang pertama untuk kita nak menuju ke syurga. Ini pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Yang kedua, dalam orang-orang ramai-ramai yang Islam ini, Allah pilih kita sekali lagi untuk kita berkecimpung dalam arena dakwah. Ini bukan semua orang boleh dapat. Dan bukan semua orang akan ada keinginan juga untuk buat dakwah. Dan ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memilih seseorang itu, maksudnya Allah tahu orang ini memang layak untuk buat kerja-kerja ini. Tetapi kita tanya balik dengan diri kita, apakah dalam kehidupan kita ini hasil dari pilihan-pilihan daripada Allah ini telah menyebabkan kita betul-betul bersungguh mengorbankan masa kita, diri kita, harta kita, waktu kita untuk benar-benar buat apa yang telah Allah pilih untuk kita. Tanya balik dengan diri kita, apakah dakwah yang kita telah buat itu benar-benar cukup dan dan dia sepadan dengan apa pilihan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita. Apakah pengorbanan kita itu matching dengan pemilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah lakukan ke atas diri kita? Ask ourselves. Ini pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dua situasi yang kita kena tahu. Pertama, satu orang yang tidak terpilih tapi dia mati. Dia rugi tak? Dia rugilah sebab dia tidak dipilih. Satu orang yang dia pilih tapi dipilih, tapi dekat akhirat mati sebagai orang yang tidak dipilih. Dia digolongkan bersama dengan orang-orang. Ini rugi kita. Ini lagi rugi daripada orang yang pertama. Kita ni dipilih sebagai seorang Muslim. Allah pilih kita untuk menjadi seorang Muslim. Besok kalau kita mati dalam keadaan seorang bukan Muslim, kitalah manusia yang paling rugi dalam dunia ini. Mengalahkan orang yang
lahir sebagai non-Muslim, mati pun sebagai non-Muslim. Kita lahir sebagai non-Muslim, tapi Allah telah pilih kita untuk menjadi seorang Muslim. Dan kemudian kalau kita mati juga sebagai seorang non-Muslim, siapa lagi orang yang lebih rugi daripada kita? Sama juga, kita daripada seorang yang tidak buat dakwah. Allah pilih kita untuk kita buat dakwah. Dan kemudian kalau kita mati dalam keadaan kita tidak buat dakwah, siapa yang lebih rugi daripada kita? Namun bila cerita pasal dakwah, saya nak ingatkan beberapa perkara. Yang pertama sekali, buat dakwah dalam kerangka kemampuan kita dahulu. Apa yang kita mampu buat? Boleh faham tak? Niat kita nak pasang, mesti kita kena tahu, kita mesti kena buat dakwah ke tak? Kena buat ke tak? Kena ke tak? Mesti buat. Azam itu mesti ada. Nak buat dakwah. Sambil mungkin kita start dengan benda kecil-kecil, tapi makin lama kita mesti kena lebih banyak untuk buat dakwah. Samalah kalau kita masuk darjah 1, lepas tu kita naik darjah 2, kita belajar benda yang lebih bagus ke atau benda yang lebih, bila kita masuk darjah 2, kita akan belajar apa yang dibelajar dekat tadika ke atau yang lebih tinggi daripada darjah 1? Lebih tinggi. Macam tu juga kehidupan kita. And then gradually kita tambah sedikit. Dalam hidup kita ni nak buat dakwah, dia tak susah pun. Saya bukan kata semua orang mesti kena jadi full time yang pendakwah, tak. Dalam hidup kita jumpa tak non-Muslim? Kita jumpa. Ada tak saudara mara kita yang non-Muslim? Ada. Kita ni lebih beruntung daripada mereka yang lahir Islam. Orang yang lahir Islam dia tak ada built-in punya madu'u. Boleh faham tak? Kita ni macam orang yang dah ada built-in memory. Beli phone. Boleh faham tak? Kita dah ada madu'u yang mana dia pun percaya dekat kita, kita pun percaya dekat dia. Kita percaya tak mak kita? Dia percaya tak dekat kita? Dan bila kita sampaikan sesuatu benda, dia faham tak kita tengah cakap atas dasar kasih sayang? Dia tahu ke tak? Adik-beradik kita dia tahu ke tak? Tahu kan? Kawan-kawan kita yang dulu rapat, boleh faham ke tak? So ini, at least kita kena sampaikan. But we have to remember, kerja kita hanya menyampaikan risalah Islam. Yang bagi hidayah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. In the end, setelah kita buat semua kerja dakwah ni, kita kena berserah kepada siapa? Berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan hidayah kepada semua orang ini dan menjadikan kita sebagai asbab kepada hidayah tersebut. Wahiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brother Zamri Vinod di atas perkongsian dan tips nasihat yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan peringatan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu memberikan kemanfaatan kepada orang-orang yang mukmin. Dan mudah-mudahan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat yang kita terima pada hari ini dapat membentuk pribadi kita sebagai dai untuk kita lebih memberi manfaat kepada manusia yang tidak beriman di luar sana. Kita menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tuan-tuan dan puan-puan, segala kelemahan dan kekurangan daripada pihak kami mohon maaf sepanjang sesi ini, dan segala kelebihan, kebaikan yang anda terima pada hari ini tidak lain tidak bukan ia datang daripada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas ini kita sesi yang paling seronok, yaitu sesi makan-makan insyaallah. Sebelum kita pergi ke makan-makan, saya minta tolong sahabat-sahabat, saya dipahamkan Ustaz Long tadi beritahu kita akan solat berjemaah maghrib di sini. So kerusi-kerusi ini saya minta tolong sahabat-sahabat sekalian untuk kita ke belakang-belakangkan dia dan kita lapangkan dia untuk kita solat jemaah dekat sini. So itu sahaja daripada kami. Silakan ke ruang makan untuk makan. Assalamualaikum.